قال رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما وعملا يا أرحم الراحمين أما بعد. Alhamdulillah, pertamanya kita bersyukur pada Allah Subhanahu wa taala. Pada petang ini dengan izinnya kita masih lagi diberikan kesempatan untuk terus sama-sama berada di dalam majlis ilmu, dan mudah-mudahan pertemuan kita pada petang ini diberkati oleh Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, Allah taala masih lagi memberikan segala nikmat kepada kita sehingga memungkinkan untuk kita melaksanakan tugasan-tugasan seharian selaku seorang hamba Allah Subhanahu wa taala, dan kita sama-sama mensyukuri akan nikmat tersebut. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala mengekalkan nikmat itu dan menambahnya sebagaimana janji daripada Allah Subhanahu wa taala, la in syakartum la azidannakum. Kalau kamu bersyukur kepadaku, aku akan tambahkan lagi nikmat yang telah aku berikan kepadamu. Wala in kafartum inna azabi lasyadid. Sambungannya Allah taala sebut, kalau kamu kufur, yakni engkau tidak mensyukuri akan nikmatku, inna azaballahi syadid, sesungguhnya azab Allah taala itu sangat pedih. Mudah-mudahan Allah taala jadikan kita di kalangan hamba-hambanya yang bersyukur. InsyaAllah pada petang ini kita akan sambung perbincangan dalam setiap kuliah bulanan. Mengikut jadual saya, cuma bulan lepas diganti oleh ustaz yang lain. Giliran saya kita membincangkan tentang sebuah kitab yang bertajuk Penawar Hati, dikarang oleh Syekh Abdul Qadir bin Abdul Muttalib Al-Indonesi Al-Mandili, dan kita membicarakan tentang fasal yang ketiga dalam kitab ini, iaitulah dalam menceritakan sifat-sifat dan perangai-perangai yang dipuji. Kita masih membicarakan tentang fasal yang keempat dalam bab ini, iaitulah sabar. Kita masih membicarakan tentang sabar yang merupakan salah satu daripada sifat-sifat yang terpuji yang perlu ada dalam diri seorang hamba. Sabar ini ialah seseorang yang mempunyai ketahanan diri, ketahanan diri dalam menjaga dirinya daripada terjerumus melaksanakan perkara yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala, dan juga mempunyai ketahanan diri untuk melaksanakan perintahnya dan menghadapi ujian daripada Allah Subhanahu wa taala. Kita sambung perbincangan yang lalu. Kata pengarang, sabar ada 3 pangkat. Kata pengarang, sabar ini dia ada 3 tingkatan. Ada 3 maqam, 3 tingkatan manusia berhadapan dengan sifat sabar ini. Pangkat pertama, pangkat yang lebih tinggi dan lebih kuat. Ia menghinakan sesiapa yang menyeru kepada keinginan nafsu hingga tiada lagi kekuatan yang tinggal baginya, dan tiada yang dapat sampai ke pangkat ini melainkan dengan mengekalkan sabar dan dengan kesungguhan yang lama. Pangkat yang pertama ialah pangkat orang yang mampu menundukkan nafsunya. Maknanya tidak ada kuasa bagi nafsu untuk mengajaknya kepada perkara-perkara yang tidak baik. Iaitulah ia menghinakan sesiapa yang menyeru kepada keinginan nafsu hingga tiada lagi kekuatan yang tinggal baginya. Ini adalah pangkat golongan orang-orang yang muqarrabin, orang-orang yang dekat dengan Allah Subhanahu wa taala dari kalangan para anbiya, siddiqin, salihin, orang-orang yang sentiasa dekat dengan Allah Subhanahu wa taala. Nak sampai kepada tingkat itu tersebut, maka perlu kepada kesungguhan, perlu kepada kekal kesabaran tersebut, perlu istiqamah, perlu konsisten, dan perlu memakan masa yang lama. Tak boleh orang tu terus jadi orang yang terus sabar, terus jadi orang yang soleh, terus bertaubat, terus jadi orang soleh. Jarang manusia yang macam tu. Ia perlu kepada istiqamah dan perlu kepada berterusan dalam melaksanakan perintah Allah Subhanahu wa taala, dan perlu sabar kat sini. Kan?
Sebab itulah Nabi SAW dalam perkara istiqamah ni, Nabi sampai uban rambut, tuan-tuan. Kan? Nabi SAW sebut apa? Syayyabatni Hudun wa akhawatuha. Telah menyebabkan rambutku beruban surah Hud dan adik-beradiknya. Surah Hud. Surah Hud tu bila turun kepada Nabi SAW, Nabi fikirkan tentang isi kandungan surah Hud, menyebabkan Nabi beruban rambut. Sahabat Nabi sebut, surah Hud tu yang mana? Kan? Ayat yang mana yang menyebabkan Rasulullah SAW itu runsing sehingga menyebabkan memikirkan perkara tersebut, berubah rambutnya. Kan? Maknanya orang yang banyak mikir ni dia cepat ubah rambut, biasanya macam tu. Kan? Jenis planning, jenis buat memikir banyak ni, dia cepatlah berubah rambutnya sebab dia banyak memikir. Kan? Rasulullah banyak fikir tentang surah Hud ni, berubah rambut dia. Sahabat tanya, ayat yang mana ya Rasulullah? Rasulullah sebut, fastaqim kama umirt. Hendaklah kamu istiqamah di atas apa yang engkau diperintahkan untuk melaksanakan. Istiqamah tu susah, tuan-tuan. Istiqamah. Kan? Kita semua nak jadi baik, tapi iman kita ni naik turun. Takwa kita ni tinggi rendah. Kan? Itulah kita punya ujian manusia. Nak jadi istiqamah tu, ia adalah satu perkara yang sangat sukar. Sangat sukar, tapi tidak mustahil. Ia perlu kepada kesungguhan dan perlu masa yang lama untuk menjadi seorang yang boleh sabar dalam mengawal nafsunya. Dan orang yang sampai ke pangkat ini termasuk dalam golongan yang berikut. Kata pengarang, orang yang boleh sampai kepada tingkatan ini, pangkat ini, maqam ini, ia termasuk dalam golongan yang berikut. Yang pertama yang dikatakan kepada mereka, innal ladzina qalu rabbuna Allah thumma istaqamu fala khaufun 'alaihim wala hum yahzanun. Surah Al-Ahqaf ayat 13. Maksudnya, sesungguhnya orang-orang yang menegaskan keyakinannya dengan berkata, Tuhan kami ialah Allah, kemudian mereka tetap teguh, yakni istiqamah di atas jalan yang betul dengan pengakuan iman dan tauhidnya itu, maka tidak ada kebimbangan dari sesuatu yang tidak baik terhadap mereka, dan mereka pula tidak berduka cita. Pengarang sebut orang yang sampai ke makam ini ialah orang yang disebut oleh Allah Ta'ala. Siapa mereka ini? Alladzina qalu rabbuna Allah. Orang yang dia mengatakan Tuhan kami ialah Allah. Kan? Dia meyakini bahawasanya Allah Subhanahu Wa Ta'ala itu adalah Tuhan dan dia mengesakannya. Tuan-tuan, asas agama ini ialah keimanan pada Allah. Asas agama. Tidak ada agama bagi orang yang tidak beriman kepada Allah. Dan asas kepada beriman kepada Allah ialah tauhid. Iaitulah kita mengesakan Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Kan? Semua agama, kadang-kadang kita bila kita melihat, kalau tanya, Allah Ta'ala sebut dalam Al-Quranul Karim, kalau kamu tanya mereka itu, sama ada orang-orang Yahudi ataupun Nasrani, siapa yang menciptakan segala apa yang ada di atas muka bumi ini? La yaqulunna Allah. Mereka akan jawab, Allah Ta'ala yang ciptakannya. Tapi mereka, mengapa mereka tidak diiktiraf keimanannya pada Allah? Kerana tidak ada tauhid. Kerana tidak mengesakan Allah. Ya, betul, mereka mempercayai Allah Ta'ala itu menciptakan segala-galanya, tetapi di sana ada sekutu bagi Allah. Kan? Mereka beriman kepada yang lain daripada Allah. Mereka beriman kepada perantaraan yang membawa mereka kepada Allah. Itu yang menyebabkan keimanan mereka tidak diiktiraf oleh Allah. Bagi orang yang beriman, kita orang yang beriman, kita bukan sekadar mempercayai Allah Subhanahu Wa Ta'ala itu mencipta segala sesuatu, tetapi kita mempercayai tidak ada Tuhan melainkan Allah. Itulah asas iman. Asas beriman kepada Allah Ta'ala ialah kita mentauhidkan Allah Ta'ala. Kemudian tak cukup pada itu, tak cukup pada meyakini kepada ketuhanan Allah, tsumastaqamu. Dia istiqamah di atas keimanan itu. Dia istiqamah di atas keimanan itu, terjemahan kepada keimanan itu dari segi ketaatannya pada Allah. Orang ini Allah Ta'ala sebut fala khaufun alaihim. Tidak ada lagi ketakutan kepada mereka. Walahum yahzanun, tidak ada lagi kesedihan, duka cita bagi orang yang seperti ini. Ini adalah satu janji daripada Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Maksudnya keimanan ini menjadikan seorang manusia yakin segala ketentuan itu datang daripada Allah. Dr. Yusuf Al-Qardawi dalam buku dia Iman dan Kehidupan. Iman dan Kehidupan. Dia banyak
mengaitkan kepentingan iman dalam kehidupan ini. Kepentingan iman dalam menjadikan seorang manusia itu produktif. Kepentingan iman dalam menjadikan seorang manusia itu berakhlak tinggi. Kepentingan iman dalam menjadikan seorang manusia itu bahagia dalam hidup. Tak ada kebahagiaan melainkan dengan ketenangan jiwa, dan tak ada ketenangan jiwa melainkan dengan beriman pada Allah. Itulah kemuncak yang diingini oleh manusia. Kemuncak daripada kekayaan yang dimiliki. Apa yang dia nak? Kebahagiaan dalam hidup. Kemuncak daripada apa? Kehebatan dalam kehidupan. Rumah besar, kereta yang besar. Kemuncaknya apa yang dia nak? Bahagia. Bahagialah. Kalau rumah besar tak bahagia, tak ada guna. Kalau duit banyak tak bahagia, tak ada guna. Kalau kereta berpuluh-puluh buah pun tak ada kebahagiaan, tidak ada kegunaan pada perkara tersebut. Maka begitulah. Akhir sekali kebahagiaan itu datang kat mana? Datang daripada ketenangan jiwa, dan ketenangan itu akan datang bila jiwa manusia itu berhubungan dengan Allah Subhanahu wa taala. Sebab nilai-nilai kebahagiaan ini ia bukan diukur pada fizikal dan material, tetapi dia berada di sini. Ia adalah satu anugerah Allah Subhanahu wa taala yang Allah Taala berikan kepada manusia. Orang yang beriman pada Allah kemudian dia istiqamah, tak ada lagi kesedihan padanya. Dia yakin segala sesuatu itu Allah Taala berikan kepadanya dan Allah Taala takdirkan. Sama ada baik ataupun tidak. Sama ada baik ataupun tidak, dia yakin itu adalah ketentuan Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua, dan diserukan kepada mereka pada ketika mati. Ya ayyatuhan nafsul mutmainnah irji'i ila rabbiki radiyatan mardiyah. Ini golongan yang nafsunya tidak mampu untuk mengajaknya kepada melakukan kedurhakaan pada Allah, dosa-dosa yang besar. Waktu mereka mati, Allah Ta'ala sebut dalam Al-Quran, maksudnya setelah menerangkan akibat orang-orang yang tidak menghiraukan akhirat, Tuhan menyatakan kepada orang-orang yang beriman dan beramal saleh akan disambut dengan kata-kata, wahai orang yang mempunyai jiwa yang sentiasa tenang, tetap dengan kepercayaan dan bawaan baiknya, kembalilah kepada Tuhanmu dengan keadaan engkau berpuas hati dengan segala nikmat yang diberikan, lagi diredai di sisi Tuhanmu. Jiwa yang seperti ini akan dipanggil oleh Allah Subhanahu wa taala dalam keadaan jiwa ini redha dan diredai oleh Allah. Direda kepada Allah Taala dan Allah Taala redha kepadanya. Adapun pada hari kiamat, maka diserukan kepada mereka dengan kata-kata berikut, fadkhuli fi ibadi wadkhuli jannati. Surah Al-Fajr ayat 30. Maksudnya, serta masuklah engkau dalam kumpulan hamba-hambaku yang berbahagia, dan masuklah engkau ke dalam syurga-Ku. Allah Ta'ala sebut dalam Al-Quranul Karim, para ulama mufassirin membahagikan perkataan tersebut, ya ayyatuhan nafsul mutmainnah irji'i ila rabbiki radiyatan mardiyah fadkhuli fi ibadi wadkhuli jannati. Ya ayyatuhan nafsul mutmainnah irji'i ila rabbika radiyatan mardiyah. Ini ketika mana para malaikat mengambil nyawanya dan untuk dibawa kepada Allah Subhanahu wa taala. Fadkhuli fi ibadi wadkhuli jannati. Di hari akhirat Allah Taala panggilnya untuk masuk dalam kelompok hamba-Nya yang diredai oleh Allah, yang berada di dalam syurga-Nya. Ini kelompok golongan yang pertama. Pangkat yang kedua, pangkat yang lebih rendah. Pangkat yang lebih rendah, yang paling rendah. Pangkat yang paling rendah. Sabar ni ada 3 tingkatan. Pangkat pertama paling tinggi ialah pangkat yang nafsunya tidak mampu mendorongnya kepada perkara yang baik, dan dia mampu mengawal nafsunya untuk terus melaksanakan ketaatan pada Allah Subhanahu wa taala. Pangkat yang paling rendah iaitu yang menyeru kepada keinginan nafsu itu lebih kuat, manakala yang menyeru kepada agama kalah dan dimenangi oleh hawa nafsu, dan hati menyerah diri kepada tentera syaitan. Ini adalah golongan yang menjadikan nafsunya sebagai Tuhan, ataupun ikutan, dia mengikut hawa nafsunya, kalah nafsunya berbanding dengan iman. Kehidupannya dikawal oleh nafsunya, bukan dikawal oleh keimanannya pada Allah Subhanahu wa taala. Setiap kali berlawan antara kebenaran dan kebaikan,
kebenaran dan kebatilan yang menang. Setiap kali berlawan antara taat pada Allah dengan maksiat padanya, maksiat akan menang. Maksiat akan menang. Berlawan dalam diri dia, nak salat ke tak salat? Tak salat tu menang. Berlawan dalam diri dia, nak buat maksiat pada Allah Taala ke tak nak? Maksiat tu menang. Itulah golongan yang paling rendah di sisi Allah Subhanahu wa taala. Golongan yang kedua disebut oleh pengarang. Dan mereka yang mempunyai pangkat ini adalah sebahagian daripada puak yang dikatakan kepada mereka seperti berikut, la amla'anna jahannama minal jinnati wan nasi ajma'in. Surah As-Sajdah ayat 13. Maksudnya, demi sesungguhnya aku akan memenuhi neraka Jahannam dengan jin dan manusia yang pada masa hidupnya tidak berusaha untuk beriman dan beramal soleh. Ini adalah janji Allah. La amla'anna jahannama minal jinnati wan nasi ajma'in. Kepastiannya ialah Allah Ta'ala akan penuhkan neraka itu, tetapi siapa yang akan memenuhinya, Allah Ta'ala sahaja mengetahui. Golongan yang mana yang akan memenuhi neraka itu ialah golongan yang tak taat pada Allah. Golongan yang tidak beriman kepadanya. Kepastian yang Allah Ta'ala sebut dalam Al-Quran, syurga akan dipenuhi, neraka akan dipenuhi. Siapa penghuni syurga, siapa penghuni neraka, ia berbalik kepada apa yang dilakukan oleh manusia di atas muka bumi Allah Subhanahu wa taala. Bagi orang yang pada pangkat ini ada dua tanda. Golongan ini, orang yang berada dalam golongan ini ada dua tanda, kata pengarang. Tanda pertama, ia berkata, aku ingin bertaubat, tetapi aku didatangi keuzuran, maka aku tiada loba padanya, tiada bersungguh aku padanya. Maka orang ini adalah orang yang putus asa, lagi yang binasa. Tanda pertama ialah orang ni, kan, dia ada kesedaran. Dia kata, aku nak bertaubat tapi aku tak mampu, aku uzur, aku tak boleh. Kan semua kan orang yang kadang-kadang ini kita jangan tengok pada orang, kita tengok pada diri kita, kan. Kita tengok, kan, benda ni, neraca penilaian ni ditulis oleh para ulama, tujuannya kita tengok pada diri kita, kan. Kadang-kadang satu perkara kebaikan yang kita nak buat, ia banyak dalih dalam diri kita. Aku nak buat benda ni tapi tak mampulah. Tak mampu tu ialah satu perkara dalam diri kita yang meniup, yang menyebabkan akhir sekali bisikan dalam hati itu pada tidak mampu, kemudian kita pegang dengannya, akhir sekali memang kita tak mampu nak buat. Tapi kalau kita pegang, kita mampu buat, kita akan mampu buat. Mengapa perkara lain kita boleh buat, sedangkan bila datang perkara yang kebaikan kita nak buat, kita rasa tak mampu? Sebab bisikan dalam hati itu, pemikiran kita yang negatif kepada satu perkara tersebut, akhir sekali dia akan membawa kepada tindakan. Tak mampu, awal lagi tak mampu, kalah sebelum bertanding, dia panggil. Kalah sebelum bertanding. Orang ni awal-awal lagi kalah, kan? Belum lagi bertanding, tapi orang panggil kalah dah, mengaku kalah dah. Orang ni akan kalah. Kan? Sebab itulah ini tanda pertama. Tanda yang kedua ialah tiada tinggal padanya keinginan kepada bertaubat, tetapi ia berkata, Allah Ta'ala sangat pemurah, sangat pengasih sayang, dan ia terkaya daripada taubatku. Maka syurga yang luas itu tiada kesempitan dek keranaku. Maka orang ini akalnya telah menjadi tawanan bagi keinginan nafsu, dan ia tiada memakainya melainkan pada mencari helah bagi menunaikan keinginan. Ini yang kedua. Yang kedua, dia kata, Allah Ta'ala ni tidakkah Tuhan yang maha pemurah? Allah Ta'ala ni tidakkah Tuhan yang maha pengasih? Tidakkah Allah Ta'ala ni Tuhan yang maha kaya? Tidakkah Allah Ta'ala ni Tuhan yang boleh memberikan segala sesuatu kepada manusia? Mengapa Allah Ta'ala tak boleh beri kasih sayang pada aku, walaupun aku tak beribadah padanya? Ini semua alasan yang dicipta oleh syaitan. Akhir sekali manusia itu terpedaya dengan alasan. Tak apalah, tak semayang, mudah-mudahan aku ni ikhlas, aku nak syurga Allah Ta'ala akan bagi. Ini orang yang disebut oleh baginda Nabi SAW, sebut apa? Al-kayyis man dana nafsah wa amila lima ba'dal maut, wal ajiz man atba'a nafsahu hawaha wa tamanna 'ala Allahil amani. Nabi sebut apa? Orang yang cerdik ini ialah orang yang sentiasa muhasabah diri, dan dia beramal untuk kehidupan selepas mati. Ini orang yang cerdik. Dia sentiasa muhasabah diri, aku ni bekalan banyak tak?
nak bawa lepas mati ni banyak tak bekalan, cukup ke tak? Kan? Kemudian bila dia rasa tak cukup, dia beramal untuk kehidupan selepas daripada kita mati ni. Tapi Nabi sebut lawannya al-ajiz, lawan pada cerdik ialah orang yang tak cerdik. Maka man atba'a nafsahu hawa, dalam kehidupan ini dia ikut hawa nafsu je. Tetapi wa tamanna 'ala Allahil amani, dia berangan-angan Allah Taala beri kebaikan padanya. Dalam hidup dia tak taat pada Allah, tapi dia angan-angan nanti mati Allah Taala masukkan dia ke dalam syurga. Ini adalah orang yang tak cerdik, kata Nabi. Ialah orang yang bodoh pemikirannya. Kan? Sebab itulah pangkat yang keduanya, biasanya manusia ni bila dia terjebak mengikut hawa nafsunya, ada dua dorongan dalam hati dia. Pertama, dia kata dia lemah, tak mampu untuk bertaubat pada Allah Ta'ala. Yang kedua, dia rasa Tuhan tu maha pemurah. Tak apalah, dia tak ibadah pun tak apa, Tuhan ni maha pemurah, dia boleh beri kepada dia apa yang dia inginkan. Ini kadang-kadang manusia terpedaya dengan fahamannya yang tersebut. Ini banyak kadang-kadang kalau manusia itu dia memikirkan sesuatu menggunakan akal, akhir sekali manusia dia akan jadi begitu. Kalau kita fikir sesuatu tu guna akal, kita akan jadi begitu. Akal kita memanglah Allah Ta'ala tu maha pemurah. Ikut akal kita ni Allah Ta'ala maha kaya. Allah Ta'ala maha kaya, kenapa dia nak seksa manusia? Kalau kita ikut akal kita, memang jadi macam tu. Apa faedah Allah Ta'ala seksa manusia duduk atas dalam neraka? Apa faedahnya? Sedangkan Allah Ta'ala boleh memberikan segala apa yang tak akan kurang pun daripada kekuasaan Allah. Itu kalau manusia ikut akal dia. Sebagaimana manusia ikut akal dia kalau dia nak cari Tuhan. Tapi dalam agama ni kita tak boleh ikut akal. Dalam beribadah pada Allah kita tidak boleh menggunakan akal. Kalau kita gunakan akal dalam banyak perkara agama, kita akan jadi orang yang tidak akan melaksanakan apa yang diperintahkan oleh Allah Ta'ala dalam Al-Quran dan apa yang disebut oleh baginda Nabi SAW. Kita pergi mengerjakan haji, bila Allah Ta'ala perintah, wa atimmul hajja wal umrata lillah, dirikanlah, pergikanlah, tunaikanlah olehmu akan haji dan umrah kerana Allah. Maka Allah Ta'ala perintah pada kita, itu satu perintah. Lalu kita pergi melaksanakan ibadah haji. Dan kebanyakan manasik haji ni ialah sesuatu yang tidak boleh difikir oleh akal manusia. Tidak boleh difikir oleh logik manusia. Mengapa kita pergi mengerjakan ibadah haji, kita pergi tawaf? Tawaf tu buat apa? Mengapa kita sa'i antara Safa dan Marwah? Mengapa kita mabit di Muzdalifah? Kita bermalam di Muzdalifah. Cari anak batu pergi lontar kat Mina. Kan? Kemudian balik pergi tawaf pula. Apa kerja benda tu? Kalau kita ikut akal. Tetapi ibadah ni dia tak boleh ikut akal. Beriman pada Allah, dia tak boleh ikut akal. Kan? Dia kena mengikut perintah daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Kalau manusia ikut akal, akhir sekali dia akan jadi seorang manusia yang dia tak akan buat ibadah, melainkan sesuatu yang logik pada akalnya. Itulah perkara yang terjadi dalam sebahagian daripada masyarakat apabila perkara agama mengikut akal. Itu pangkat yang kedua. Pangkat yang ketiga ialah pangkat yang pertengahan. Ini golongan pertengahan, macam kita, macam saya duduk depan tuan-tuan. Macam orang awam biasa. Ini adalah peringkat kita. Apa pengarang sebut? Iaitu ia tiada lemah daripada berperang. Kita ni sentiasa berperang. Kita ni antara iman dengan nafsu perang sentiasa. Kadang-kadang iman menang, kadang-kadang nafsu menang. Waktu iman menang, semangat kita ibadah. Waktu nafsu menang, beratnya bangun nak melaksanakan ketaatan pada Allah. Itulah kita punya makam, tuan-tuan. Kita punya makam duduk dekat tu. Kita ni dalam keadaan perlawanan. Mudah-mudahan di penghujung usia kita, waktu kita nak kembali bertemu dengan Allah, waktu tu iman menang. Mudah-mudahan begitu kan. Sebab dalam journey kita nak berjumpa dengan Allah Subhanahu Wa Taala, begitulah hakikat manusia. Manusia yang pertengahan ini. Maka yang membangkitkan kepada agama sentiasa melawan terhadap yang membangkitkan kepada hawa nafsu. Kan? Kita dalam diri kita ni kan, awal-awal perbincangan ada akal yang biasanya kalaulah dikuasai oleh iman, dia mampu berlawan dengan nafsu yang biasanya ammaratun bisu, mengajak kepada perkara yang baik. Berlawan.
Iman dengan nafsu berlawan. Kalau waktu iman menang, alhamdulillah lah. Tapi waktu nafsu menang, kita jadi susah. Kan? Tetapi terkadang menang yang menyeru kepada agama, iaitu pada ketika itu terhasilnya akal oleh adanya kesabaran. Dan terkadang menang tentera syaitan, iaitu keinginan nafsu dan yang menyeru kepadanya, dan pada ketika itu kesabaran telah luput. Kadang-kadang menang iman. Dan waktu menang iman tu kita boleh sabar. Sabar dalam melaksanakan ketaatan, sabar dalam meninggalkan maksiat, sabar dalam menghadapi ujian. Waktu iman menang. Kan kita boleh sabar. Kita boleh rajin sembahyang sebab ada sabar tu. Sebab iman menang pada waktu itu. Tapi waktu nafsu kalah, waktu nafsu menang, sabar tak ada waktu itu. Beratnya nak lakukan ibadah. Seronoknya tak ada kesabaran nak tolak maksiat ni. Nak tolak perkara-perkara yang buruk ni. Tak ada kekuatan. Begitu juga tak ada kekuatan untuk menghadapi ujian Allah Subhanahu Wa Taala. Ini adalah darjat kita, tuan-tuan. Tapi kita kena istiqamah sentiasalah. Bila kita belajar tentang akidah kan, ada satu perbincangan mengenai al-iman yazidu wa yanqus. Iman itu dia bertambah dan berkurangan. Kan? Iman itu sifatnya bertambah dan berkurang. Bertambah dia kerana ketaatan. Bertambah iman itu dengan ketaatan yang kita lakukan. Tak kiralah sama ada kita sembahyang, kita sedekah, kita mengaji ilmu, kita berzikir, baca Quran dan sebagainya. Ini adalah elemen-elemen yang menyebabkan iman kita itu bertambah. Yang menyebabkan iman itu berkurang ialah kerana maksiat yang kita buat. Kesalahan yang kita lakukan. Sama ada kesalahan yang kita buat tu kita sedar ataupun tidak, ia akan menyebabkan iman itu terhakis. Para ulama sebut dalam kitab-kitab dia, mereka tentang tauhid ni, iman ini boleh menebal, bertambah, laksana besarnya seperti bukit Uhud. Dan iman juga boleh berkurangan dan menipis seperti kulit bawang. Bila-bila masa je boleh terkoyak, dan manusia itu terkeluar daripada landasan iman. Itulah hakikat iman manusia pada Allah Subhanahu Wa Taala. Lalu ia perlu dijaga. Perlu kita sentiasa istiqamah. Dan orang yang ada pada pangkat ini termasuk di dalam puak yang bersungguh-sungguh. Dan orang yang ada pada pangkat ini termasuk di dalam puak yang bersungguh-sungguh, seperti firman Allah Ta'ala, khalatu amalan salihah wa akhara sayyi'an asallahu an yatuba alaihim. Surah At-Taubah ayat 102. Maksudnya, mereka telah mencampur adukkan amalan yang baik dengan amalan lainnya yang buruk. Mudah-mudahan Allah Ta'ala menerima taubat mereka. Kan? Allah Ta'ala sebut asallahu an yatuba alaihim. Kalau mereka bersungguh, asal tu dia akan jadi memang confirm. Allah Ta'ala akan memberikan keampunan pada mereka. Mana setiap kali dia buat amal baik, dia selangi, kadang-kadang dia tersilap dan terlupa, lalu melakukan perbuatan yang salah. Kita sebut sebagai dosa. Dosa besar, dosa kecil. Kemudian dia beristighfar, bertaubat pada Allah. Asallahu an yatuba alaihim. Mudah-mudahan Allah Ta'ala akan menerima taubat mereka. Itulah pangkat kita. Bila kita bersalah, taubat pada Allah. Bila kita tersilap, istighfar padanya. Bila kita melakukan kesalahan, kembali. Kita rujuk kepada Allah Ta'ala. Dan tanda bagi orang yang di dalam pangkat ini, ia meninggalkan sebahagian daripada keinginannya yang lemah. Dan ia lemah daripada meninggalkan keinginannya yang kuat. Kadang-kadang benda-benda yang kecil-kecil ni dia boleh tinggal, tapi yang besar-besar ni payah. Ini biasanya tanda. Maknanya golongan yang seperti ini, benda-benda yang besar, yang menjadi tarikan kepada nafsunya, dia sukar untuk meninggalkannya. Tapi yang remeh-remeh tu dia boleh tinggalkanlah. Dia perlu kepada mujahadah. Dan terkadang ia meninggalkan keinginannya yang kuat pada setengah masa, tetapi tiada pada setengah masa yang lain. Kadang-kadang dia boleh tinggal, satu ketika yang lain dia tak boleh tinggal. Dan ia sentiasa duka cita atas kelemahannya, dan ia berkekalan melawan hawa nafsunya dan memeranginya. Maka inilah perang yang lebih besar. Inilah yang dimaksudkan sebagai perang yang besar. Perang dalam diri seorang manusia. Untuk mengalahkan hawa nafsunya. Kadang-kadang dia menang, kadang-kadang dia kalah. Bila dia kalah tu,
Tanda orang yang diberikan kebaikan oleh Allah Ta'ala, tanda dia kalah, dia rasa menyesal dan dia kembali pada Allah. Dia bertaubat padanya. Kan? Kita baca hadis penawar, 40 hadis penawar bagi hati. Allah Ta'ala sebut dalam hadis Qudsi itu, seorang hamba dia melakukan kesalahan, lalu dia bertaubat pada Allah. Dia kata, ya Allah, dia mengakui bahawa dia ada Tuhan yang Maha Pengampun. Bila dia buat salah, dia minta ampun pada Allah. Allah Ta'ala kata, hamba-Ku ini aku ampunkan dia. Besok dia buat kesalahan yang sama, kemudian dia mengakui bahawasanya dia ada Tuhan yang Maha Pengampun. Dia berdoa pada Allah Ta'ala. Allah Ta'ala kata, hamba-Ku ini dia mengakui dia ada Tuhan dan dia mohon ampun padaku, aku ampunkan dia. Besok dia buat kesalahan yang sama juga, kerana dia tak mampu, mungkin nafsunya, orang panggil imannya yang nipis itu, tak mampu untuk melawan nafsunya yang sangat kuat itu. Akhir sekali dia buat salah yang sama, kemudian dia bertaubat sungguh-sungguh pada Allah Ta'ala. Katanya Allah Ta'ala sebut, hamba-Ku, aku ampunkan dia. Maka hamba-Ku yang seperti ini, Allah Ta'ala sebut, selama mana dia bertaubat dan kembali kepadaku dengan ikhlas, aku akan ampunkan dia. Maknanya Allah Subhanahu Wa Ta'ala ini dia Tuhan yang Maha Pengampun. Seorang hamba, golongan yang berada di pangkat ini, bila mana dia tersilap buat satu kesalahan dan dia duka cita atas kelemahannya dan dia sentiasa melawan nafsunya, maka ini adalah orang yang akan diberikan keampunan oleh Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Asallahu an yatuba alaihi. Mudah-mudahan Allah Ta'ala akan menerima taubat mereka, sebagaimana yang Allah Ta'ala sebut dalam surah Taubah ayat yang ke-102. Kata pengarang, kesabaran diperlukan pada setiap masa. Manusia perlu bersabar pada setiap masa, kerana sesuatu yang mengenainya itu tiada sunyi daripada dua macam. Hidup kita ni, dia tak lari daripada dua keadaan je. Yang pertama, yang disetujui oleh keinginannya, nafsunya suka, yang kena pada dengan diri dia, setuju dengan diri dia. Yang kedua, yang menyalahi keinginannya, yang bertentangan dengan kehendak dia. Dua keadaan dia, yang kita suka tak suka, bahasa senang. Hidup kita ni dipenuhi oleh dua keadaan je, yang kita suka, yang kita tak suka. Yang kita suka pun perlu sabar, yang kita tak suka pun kita perlu sabar setiap masa. Maknanya sabar ini diperlukan pada setiap masa. Contohnya, yang disetujui oleh keinginannya seperti sihat badan, selamat, kekayaan dan kemegahan, maka sangatlah memerlukan kepada kesabaran. Pada saat ini kita sangat perlu kepada sabar. Waktu saat kita sihat, waktu saat kita kaya, waktu saat kita diberikan kemegahan dan pangkat, waktu ini kita sangat perlu kepada sabar. Kerana jika tiada kesabaran, nescaya ia melampaui dan berlebih-lebihan pada bersedap-sedap dan mengikut keinginannya, maka ia jatuh ke dalam kebinasaan. Waktu kalau manusia ni waktu senang, dia tidak ada sifat sabar, dia akan melampaui batas. Bila dia melampaui batas Tuhan, dia akan jatuh dalam kebinasaan. Pada waktu itu dia perlu kepada sabar. Dan sabar atas yang pertama ini lebih sukar. Kerana itu para sahabat radhiyallahu ta'ala anhum berkata, disudikan kepada kami, yakni dibentangkan kepada kami dengan percobaan kesusahan, maka kami bersabar. Dan disudikan kepada kami dengan percobaan kesenangan, maka kami tiada bersabar. Hal ni paling susah. Sebab biasanya ujian kesenangan ini jarang orang nak ingat pada Tuhan. Jarang orang nak ingat. Sehingga para sahabat menyebut, kami diuji dengan ujian kesusahan, kami boleh sabar. Tapi bila kami diuji dengan ujian kesenangan, kami tidak mampu untuk sabar. Ini adalah keadaan yang pertama. Biasanya kita ingat sabar ni perlu waktu kita susah aja kan? Sebenarnya berbeza. Kalau kita tengok apa yang dibincangkan oleh para ulama dalam, contohnya dalam kitab ni, sabar yang paling penting ialah waktu kita diberikan kesenangan. Waktu sekarang lah, waktu kita diberikan segala apa yang kita ada, kita boleh. Waktu ini sabar lagi perlu, berbanding dengan waktu kita diuji dengan kesusahan. Makna sabar pada ketika ini bahawa ia tiada cenderung kepadanya dan mengetahui sekalian yang demikian itu peraturan pada sisinya ia akan diambil dalam masa yang terdekat. Sabar yang boleh orang panggil, yang boleh menyebabkan dia sedar waktu dia senang ini ialah
bahawa dia tiada cenderung kepada segala perkara tersebut, dan dia mengetahui bahawasanya nikmat yang Allah Ta'ala beri ini pertaruhan Allah Ta'ala letak sekejap je di sisi dia, kan? Dan bila-bila masa akan diambil oleh Allah Ta'ala dalam masa terdekat. Itu manusia bila saat kita menerima uji kesenangan, kita kena sedar ia adalah satu anugerah daripada Allah. Allah Ta'ala beri kat kita sekejap, syukurlah, kita jagalah ia dengan baik, gunalah ia pada jalan kebaikan, dan kita kena juga sedar Allah Ta'ala boleh ambil bila-bila masa, kan? Itulah keadaan. Bahawa ia tiada berlebih-lebihan pada bersedap-sedap dengannya. Jangan melampaui batas. Kalau kekayaan Allah Ta'ala beri kepada kita, jangan sampai kepada derajat kita jadi mewah, yang mana mewah ini lebih dekat pada membazir, kan? Mewah ini kita boleh senang, kita boleh kaya, tapi jangan sampai mewah, kerana mewah ini dia lebih dekat kepada pembaziran, kan? Bahawa ia tiada lalai kerananya. Hendaklah sabar, makna sabar pada segala nikmat tadi, dia jangan lalai. Kerana kekayaan, kerana kesenangan, kerana kesihatan, kerana kemegahan yang Allah Ta'ala beri kepadanya, jangan sampai dia lalai. Dan bahawa ia menunaikan syukurnya. Makna sabar pada segala kesenangan yang Allah Ta'ala beri pada dia, ialah dia menunaikan syukurnya. Syukur pada nikmat kesihatan apa? Lakukan ketaatan pada Allah. Syukur nikmat kekayaan, bagaimana kita mengeluarkan bahagian kewajipan yang kita diwajibkan untuk mengeluarkannya. Yang menyalahi keinginan dan hawa nafsu 4 bahagian. Kita akan tukar kat situ, kan? Tadi kita dah bincang bahawasanya hidup kita ni tak lari daripada 2 keadaan. Satu yang kita suka, 2 yang kita tak suka. Yang kita suka contohnya ialah kesihatan, kekayaan, kemegahan dan sebagainya. Waktu ini sabar pun perlu. Dan yang kita tak suka, yang nafsu tak suka ni, dia ada 4 bahagian. InsyaAllah jika diberikan kesempatan, kita akan sama-sama bincangkan. Mudah-mudahan Allah Ta'ala memberikan kepada kita nilai sabar dalam diri kita untuk terus istiqamah melakukan ketaatan pada Allah, meninggalkan maksiat padanya, dan menghadapi ujian-ujian dalam kehidupan ini. Wallahu ta'ala a'lam. Aqulu qawli hadha wa astaghfirullahal azim li wa lakum. Sebelum mengakhiri kuliah pada pagi yang berbahagia ini, kita JK Surau dapat satu surat permohonan daripada Surau Sekolah Kebangsaan Ijuk, Kuala Selangor. Surau tu sekolah lama, surau pun agak lama, tiada peruntukan untuk membaiki surau tersebut. Maka ustaz-ustaz Jacob kat sana, dia sebab banyak aktiviti-aktiviti pendidikan, baca Qurannya, belajar fardu ainnya dan sebagainya dijalankan di dalam surau. Dalam keadaan surau yang uzur itu, mereka nak perindahkan, nak membaik pulih dan sebagainya, maka mereka minta permohonan sumbangan daripada banyak masjid dan banyak surau, dan antaranya mereka sampaikan kepada surau kita lah. Maka pada hari ini kita akan buat sumbangan untuk surau tersebut. Mudah-mudahan dengan sedikit, setiap daripada kita bagikan sedikit, dengan banyak sumbangan yang kita dapat, kita mampu untuk bantu mereka, dan ia merupakan saham kita untuk kita bawa di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Kalau seorang sedikit sebanyak, kan, kita akan mampu untuk membantu kerja-kerja agama Allah Subhanahu wa taala ini. Wallahu taala alam. Aqulu qawli hadza wa astaghfirullahal azim li wa lakum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.